Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Sulaiman dan nombor ID pelajar saya ialah RM22262 dan saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 5. Setelah kami berbincang dan kami telah meneliti, kami telah bersetuju untuk memilih tajuk kami iaitu Kemalangan di Lebuh Raya yang melibatkan lori sebagai tajuk utama kami. Kenapa kami memilih tajuk tersebut? Kami memilih tajuk tersebut kerana kemalangan di Lebuh Raya, terutamanya Timur Barat, semakin meningkat dan merupakan sesuatu perkara yang sangat berbahaya. Hal ini kerana kemalangan yang berlaku terutamanya di Lebuh Raya ini yang melibatkan lori telah menyebabkan peningkatan secara mendadak kes kematian. Jadi, hal ini mungkin disebabkan oleh lori merupakan kenderaan yang besar selepas kereta dan motor. Kita tertanya, kenapa perkara ini berlaku? Jadi, masalah ini mula dilihat dari pelbagai aspek iaitu dari segi ontologi, epistemologi dan normatif. Di samping itu, masalah ini turut membahayakan pengguna-pengguna yang lain seperti pengguna kereta dan pengguna motor kerana peningkatan kes kemalangan ini menyebabkan mereka semakin risau dan takut untuk menggunakan lebuh raya. Jadi, menurut kajian Syarikat Plus Malaysia Berhad mendapati bahawa lori menyumbang sebanyak 18.1% kes kemalangan peningkatan sehingga 2019. Terdapat pelbagai punca dan sebab kenapa berlakunya perkara ini serta terus meningkat. Persoalannya yang tertanya-tanya kenapa? Bagaimanakah cara untuk mengurangkan kadar kemalangan yang berlaku di lebuh raya terutamanya Timur Barat yang melibatkan lori? Jadi, bagaimanakah cara tersebut dapat kita kurangkan? Jadi, tanpa melengahkan masa, kita akan sambung kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Raja Ani Zulaika binti Raja Azli, nombor ID pelajar RM22227. Saya akan membentangkan tentang realiti isu semasa kemalangan yang melibatkan lori. So, seperti yang kita dengar baru-baru ni, banyak kemalangan yang melibatkan lori meningkat secara mendadak pada 6 bulan pertama tahun 2022. Seperti gambar yang saya lamparkan pada slide saya, kemalangan tahun ini meningkat sebanyak 28% dari tahun sebelumnya iaitu tahun 2021. So, berdasarkan kajian, sebanyak 19,888 lori telah terlibat dalam kemalangan 6 bulan pertama pada tahun 2022, manakala pada tahun 2021 pula sebanyak 15,478 lori. Bilangan kemalangan yang meningkat ini turut menerbitkan rasa bimbang dalam diri Ketua Pengarah JPJ iaitu Datuk Zailani Hashim. Datuk Zailani Hashim menyatakan bahawa beliau sudah meminta pasukan untuk membuat pemeriksaan di setiap pusat puspakom. Hal ini dilakukan bagi mengatasi masalah kemalangan yang melibatkan lori terus meningkat pada tahun seterusnya. Seterusnya, kebanyakan masalah kemalangan lori ini berpunca daripada masalah teknikal lori tersebut. Contohnya seperti kegagalan sistem brake. Statistik kemalangan menunjukkan kemalangan melibatkan kenderaan berat, jenis lori rigid dan kenderaan bersendi. Selain itu, kesesakan di lebuh raya plus turut meningkat disebabkan oleh kemalangan yang berlaku. Lori yang terlibat dalam kemalangan akan menyebabkan pengguna kenderaan lain akan menghadapi kesusahan untuk menggunakan jalan tersebut. Contohnya, baru-baru ini kemalangan lori yang berlaku di lebuh raya utara selatan telah mengakibatkan kesesakan trafik sejauh 3.3 km. Isu kemalangan jalan raya yang melibatkan lori dapat dijelaskan dengan lebih lanjut dengan mengaitkan isu yang dibincangkan melalui ilmu falsafah, falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Ilmu falsafah mempunyai pelbagai cabang utama iaitu cabang epistemologi, metafizik, psikologi dan logik. Berdasarkan cabang tersebut, jelaslah bahawa isu kemalangan jalan raya yang melibatkan lori
dapat dikaitkan dengan cabang epistemologi. Merujuk kepada rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang, rukun ini diwujudkan untuk melahirkan rakyat yang mematuhi undang-undang. Individu yang mematuhi undang-undang negara akan dapat mengurangkan kes kemalangan lori. Contohnya, individu yang tidak mengambil bahan terlarang adalah individu yang mematuhi undang-undang negara. Prinsip ini boleh dijadikan panduan agar perilaku masyarakat kita akan sentiasa terpelihara. Sekian itu saja dari saya. Kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Kemalangan jalan raya bukanlah satu perkara yang baru di negara kita, malahan sejak sekian lama. Kemalangan jalan raya yang melibatkan lori di negara ini telah menjadi isu kebelakangan ini apabila kemalangan tersebut telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan yang menarik perhatian media massa apabila melibatkan sekawan pelajar universiti. Kemalangan ini telah menyebabkan 5 pelajar universiti maut akibat kebakaran kerana tersepit di antara 2 buah lori trailer. Ia juga terjadi kerana penyelenggaraan jalan yang sedang dilakukan dan suasana atau keadaan di sana yang kurang terang. Selain dari itu, pemandu trailer yang merempuh kereta Honda Civic dari belakang juga mempunyai rekod saman sebanyak 22 saman dan di antaranya ialah 8 kesalahan pandu laju. Perkara ini telah memberi kesan kepada keluarga dan juga rakan mangsa. Ibu mangsa menerima perkara ini dengan hati yang terbuka. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syafah Hakimi bin Syamlan. Nombor ID saya RM22235. Saya bersetuju bahawa pengusaha pengangkutan iaitu majikan dan pemandu lori tidak mematuhi pemeriksaan lori secara berkala menjadi satu punca isu-isu kemalangan melibatkan lori meningkat secara mendadak. Yang pertama, secara epistemologinya, purata berat sebuah lori adalah dalam lingkungan 15,876 kg sehingga 36,287 kg. Justru lori yang biasa memerlukan jumlah tenaga yang besar untuk memberhentikannya daripada terus bergerak. Sudah tentu, sistem brek satu ciri penting terhadap sesuatu lori. Brek boleh menjadi rosak apabila bahagian tertentu dalam saluran udara lori mengalami masalah dan secara tidak sengaja memanaskan drum brake. Yang kedua, pemilik kenderaan berat dilihat gemar menggunakan tayar celup tanpa kelulusan sirem kerana ia lebih murah berbanding tayar pneumatik baharu yang mencecah sehingga RM2,000 untuk sebiji tayar mengikut saiz dan jenama berbanding tayar celup yang boleh didapati dalam lingkungan RM500 sehingga RM600 untuk mengurangkan kos. Tahun lepas sahaja, sejumlah 1,485 kes kemalangan di lebuh raya adalah berpunca daripada pelanggaran objek dan 41.3% daripada objek berkenaan adalah tayar dan serpihan tayar. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, Pejabat Wilayah Utara, Pulau Pinang berkata, lebih 10,000 kemalangan di negara ini setiap tahun adalah berpunca akibat penggunaan tayar slow. Yang ketiga, setiap kenderaan dilengkapi beberapa jenis lampu pada kedudukan yang berbeza dan setiap daripadanya ialah memainkan fungsi yang tersendiri. Sumber penjayaan memainkan peranan yang sangat penting buat pemandu, terutamanya pemandu pada waktu malam atau ketika cuaca buruk seperti waktu hujan. Penjagaan pencahayaan lampu penting bagi memastikan pemandu lain peka kewujudan kenderaan yang berada di hadapan. Akhir sekali, yang keempat, contohnya pada tarikh 9 Julai 2022 kira-kira jam 9.25 pagi, sebanyak 11 kenderaan dirompoh lori yang dipandu oleh pemandu berusia 34 tahun yang didakwa telah memandu lori melebihi muatan had di Tambak Johor. Pemandu tersebut memandu lori secara melulu kerana muatan lori tersebut terlalu berat untuk dikawal sehingga menyebabkan kemalangan di jalan raya. Pemandu tersebut didapati bahawa muatan berat seberat 91,240 kg berbanding 41,000 kg yang dibenarkan. Oleh itu, mengikut elemen falsafah logik, saya dapat menganalisis sesuatu situasi mengikut kaedah yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Syakirin bin Muhammad Fairul dan nombor ID saya ialah RM22231. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan terhadap kemalangan jalan raya melibatkan lori.
Saya akan menyambung pembentangan ini dengan mengemukakan faktor pengambilan bahan terlarang di kalangan pemandu lori. Baiklah, terdapat banyak jenis-jenis pengambilan bahan terlarang ataupun dadah yang biasa diambil oleh pemandu lori. Antaranya termasuklah metafetamin iaitu syabu, heroin, morfin dan juga ekstasi. Pengambilan bahan-bahan ini terdapat banyak cara seperti menelan pil ataupun melalui suntikan. Menurut statistik AADK iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan, di bawah kes sektor pengangkutan pada tahun 2019 terdapat 1109 kes dan juga pada tahun 2020 terdapat 946 kes. Sebagai contoh, pada tahun 2022 17 September iaitu pada hari Selasa di Keluang, seorang pemandu 42 tahun telah disahkan positif dadah jenis metafetamin iaitu syabu setelah melalui ujian saringan air kencing. Menurut keterangan pemandu tersebut, beliau mengambil dadah jenis metafetamin tersebut kerana ingin menempuh perjalanan yang lama iaitu selama 13 jam. Baiklah. Untuk faktor yang pertama iaitu pemandu lori mahu mendapat tenaga untuk melakukan lebih kerja. Seperti mana yang kita tahu, pengambilan dadah ini akan memberikan sebagai boost energi ataupun tenaga yang lebih kepada pemandu lori untuk mengharungi tempoh perjalanan yang lebih lama, seperti contoh yang saya berikan tadi. Yang kedua, rasa ketagih hingga sindrom toleransi. Sindrom toleransi mentakrifkan bahawa keperluan untuk meningkatkan dos yang digunakan biasanya berlaku jika bahan yang biasa digunakan tidak lagi menghasilkan kesan yang sama ataupun rasa tidak puas. Hal ini kerana mengikut falsafah logik, pemandu lori akan terus mengambil bahan larangan tersebut dalam pemanduan mereka, yang di mana memandu di bawah pengaruh dadah ini ialah sama bahaya dengan memandu di bawah pengaruh alkohol. Untuk faktor yang ketiga, mengubah fungsi otak dan pemikiran. Seperti mana yang kita tahu, pengambilan dadah ini sememangnya tidak diwajarkan oleh semua golongan masyarakat. Oleh hal itu, mengubah fungsi otak dan pemikiran ialah salah satu kesan terhadap pengambilan dadah yang amat membahaya, terutamanya ketika memandu. Kerana dadah dapat merosakkan sistem otak hingga hilang kawalan terhadap diri pemandu, di mana ini akan membahayakan terhadap pengguna-pengguna jalan raya lain, kerana pemandu lori tidak dapat melakukan tindakan dengan rasional atau pewaras. Seterusnya, melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Ini kerana otak tidak dapat memberi tindak balas terhadap tubuh badan dengan kadar yang biasa. Ini bermaksud otak akan lambat menghantar isyarat kepada tubuh anggota badan untuk menerima respon terhadap apa yang berlaku di jalan raya. Menurut aspek falsafah logik, pemandu akan lambat bertindak balas terhadap kenderaan-kenderaan lain di lebuh raya yang akan menjadikan situasi di lebuh raya akan menjadi lebih bahaya untuk pemandu yang lain. Dan yang terakhir, pemandu hilang tumpuan ketika memandu. Hal ini kerana pengambilan dadah-dadah ini akan memberikan kesan ataupun side effect yang amat berbahaya kepada pemandu, di mana mereka boleh menerima kesan pengambilan dadah tersebut seperti halusinasi, kelemahan koordinasi dan juga pandangan kabur ataupun terbayang, di mana mereka tidak dapat memandu secara fokus dan mungkin akan mengakibatkan bahaya kepada pengguna-pengguna jalan raya lain. Itu saja dari saya. Thank you. Seterusnya, saya akan bahas tentang kesan-kesan kemalangan jalan raya yang melibatkan pemandu lori kepada pihak individu dan masyarakat. Individu yang mengambil ataupun pemandu lori yang mengambil bahan terlarang sebagai contoh metafetamin akan mengalami gangguan tingkah laku, kemurungan dan otak menjadi lembab. Kesan daripada itu, pemandu-pemandu lori gagal mengawal kenderaan mereka dan boleh menyebabkan kemalangan. Kesan daripada kemalangan itu, individu ataupun mangsa-mangsa kemalangan pemandu lori
akan mengalami kecederaan fizikal bahkan mental serta boleh membawa maut. Kesan-kesan kemalangan jalan raya yang melibatkan lori kepada masyarakat pula adalah kemalangan jalan raya yang melibatkan lori tersebut boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas sekaligus menyebabkan urusan harian masyarakat lain terjejas dan terganggu. Selain itu, kes kematian disebabkan oleh kemalangan meningkat. Hal ini akan memburukkan lagi imej pemandu-pemandu lori kerana tidak berhati-hati dan akan membuatkan pengguna jalan raya lain takut untuk menggunakan jalan raya kerana kes-kes sebegini rupa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Syahidah bin Tuan Muhammad Azmi. Nombor ID saya RM22263. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan kemalangan jalan raya yang melibatkan lori dari segi masyarakat. Okay, first, yang pertama, kesan yang pertama ialah bagi kerajaan ialah negara akan mengalami kerugian yang sangat tinggi. Hal ini kerana setiap kali berlaku kemalangan yang melibatkan lori dan atau kenderaan berat, sudah pasti kesannya sangat besar dari segi kerosakan struktur jalan. Contohnya, kemalangan yang terjadi di LPT baru-baru ini. Kemalangan tersebut menyebabkan 4 kenderaan iaitu lori, kontena, trak tunda dan Proton Azora dan Proton Wajah. Isi kedua ialah imej negara akan jatuh. Menurut falsafah logik, negara asing akan memandang rendah kepada negara kita kerana negara kita merupakan negara yang sedang membangun dan maju. Kita seharusnya memiliki perasaan malu kerana masih ada segelintir rakyat yang menghisap dadah. Okey, dari segi majikan pula, kesan yang pertama ialah majikan akan ditahan oleh pihak berkuasa kerana tidak menitik beratkan kesan pengambilan dadah. Hal ini terjadi kerana kurangnya kesedaran di antara majikan dan bekerja tentang bahayanya penggunaan dadah. Okay, isi yang kedua bagi kesan untuk majikan ialah mereka akan kehilangan sumber pendapatan. Hal ini kerana apabila berlaku kemalangan jalan raya yang melibatkan pemandu lori dan pengguna jalan raya yang lain, kebiasaannya kemalangan tersebut akan menyebabkan banyak kerosakan yang berlaku. Oleh itu, syarikat akan mengeluarkan banyak wang untuk menampung kos redup yang terlibat dalam kes kemalangan tersebut. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Haikal bin Muhammad Usni. ID saya RM22237. Saya akan membentangkan cara untuk mengatasi kemalangan dalam kalangan pemandu lori dari segi individu dan masyarakat. Dari segi individu tersebut perlulah mendapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Hal ini bagi mengelakkan sebarang kecuaian ketika memandu, seperti tertidur dan kurang fokus ketika memandu. Selain itu, individu tersebut perlulah bersikap lebih rasional dan positif ketika memandu. Hal ini dibuktikan melalui sikap pemandu dalam membuat pilihan ketika memandu, seperti ingin menukar laluan atau tidak memandu dengan laju bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Seterusnya, dari segi masyarakat pula, masyarakat perlulah melibatkan diri dengan memberi idea bagi mengurangkan masalah pengambilan bahan larangan dalam kalangan pemandu lori. Hal ini dapat meringankan beban kerajaan dalam mengatasi masalah
pengambilan bahan larangan dalam kalangan pemandu lori. Di samping itu, masyarakat juga perlu membuat laporan mengenai tabiat pemandu lori yang tidak berhati-hati ketika memandu. Misalnya pemandu lori yang sering memandu dengan laju atau terlalu mementingkan diri sendiri sehingga membahayakan nyawa lain. Hal ini dapat memudahkan pihak berkuasa seperti polis ataupun JPJ untuk melaksanakan tugas dengan mudah bagi mencegah tabiat buruk dalam kalangan pemandu lori tersebut. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zafran Iman bin Muhammad Zawawi, nombor ID RM22245. Saya ingin menerangkan cara mengatasi kemalangan yang berlaku dalam kalangan pemandu lori dari segi negara dan juga majikan. Dari segi negara, antaranya pihak kerajaan perlulah mengadakan lebih banyak lagi kempen anti dadah, khususnya dalam kalangan pemandu lori. Hal ini kerana segelintir pemandu lori mengambil barang larangan seperti dadah untuk menghilangkan rasa mengantuk ketika memandu. Selain itu, pihak yang berkuasa perlulah meningkatkan lagi operasi sekatan jalan raya bagi memendung pemandu lori yang tak bertanggungjawab serta melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah yang mendatang. Dari segi majikan pula, setiap majikan perlulah menitik beratkan latar belakang pemandu yang ingin diambil untuk bekerja. Dengan cara ini, kita dapat menapis sama ada pemandu itu berprestasi untuk diterima bekerja ataupun tidak. Seterusnya, pihak majikan pun juga perlu memastikan setiap jentera yang diberikan kepada pemandu atau pekerja dalam keadaan yang baik. Hal ini kerana cara ini dapat mengurangkan berlakunya kegagalan yang berkaitan dengan lori dari segi brek, tayar dan sebagainya. Dengan cara ini, kita dapat mengurangkan lagi risiko berlakunya kemalangan dalam kalangan pemandu lori. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nabila Sofia binti Burhanuddin, nombor ID RM22222, Seksyen M01D. Sebagai rumusan yang telah diperkatakan, kemalangan jalan raya berpunca daripada pelbagai punca dan terdapat beberapa impak yang buruk kepada pengguna yang lain. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu antara satu sama lain supaya setiap langkah yang diambil mendatangkan kesan yang positif. Sebagai contoh, masyarakat hendaklah menyertai kempen keselamatan jalan raya dan lebuh raya yang dianjurkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Hal ini dapat menambahkan lagi pengetahuan pengguna dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Selain itu, anggota kerajaan atau spesifik lagi polis mestilah mengadakan roadblock, ujian peratusan dadah dan alkohol ketika atau sebelum memasuki tol lebuh raya. Hal ini bagi mengelakkan pemandu itu terpengaruh daripada dadah dan alkohol yang menyebabkan kemalangan. Peranan individu pula hendaklah memastikan kenderaannya dalam keadaan yang selamat seperti tayar dan sistem brek berfungsi dengan baik. Sebagai penutup bicara, semua pihak hendaklah mengikut rukun negara yang keempat, iaitu berdaulat kepada undang-undang negara yang telah ditetapkan supaya tidak memudaratkan diri dan orang lain serta menerima pengajaran yang setimpal dalam kehidupannya. Seterusnya, apabila masyarakat saling tolong-menolong, tidak mustahillah bagi negara untuk meningkatkan imej di seantero dunia dan mengurangkan kes kematian dan kemalangan di negara. Hal ini juga dapat membuktikan bahawa kerajaan dan masyarakat saling berganding bahu bagi meningkatkan ekonomi negara. Ia juga dapat mengurangkan kos penyelenggaraan lebuh raya kerana kurang menyelenggara jalan
lebuh raya yang rosak akibat kemalangan yang telah berlaku. Hal ini juga tidak mustahil bagi negara lain untuk melihat negara kita sebagai negara yang berhemah tinggi. Saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.